InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita melihat kepada beberapa perkara berkenaan persiapan kita, amalan-amalan yang patut kita ada pada kita untuk kita mempersiapkan diri kita berhadapan dengan ujian Allah di akhir zaman. Insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan sambung sedikit berkenaan dengan untuk kita mengenal Allah, dengan kita mentauhidkan sifat Allah. InsyaAllah kita akan tengok sekadar yang kita mampu dalam masa yang ringkas. InsyaAllah kita mulakan dengan kalimah syahadah. Sama-sama kita mengucapkan kalimah syahadah. Kita minta kepada Allah, yang pertama sekali kita mohon kepada Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhkan daripada syirik, menjauhkan daripada perkara-perkara yang membawa kepada murtad. Kita minta kepada Allah. Yang kedua, kita mohon supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup bersama Islam dan perjuangan Islam. Yang ketiga, kita mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mati dalam keadaan Islam dan perjuangan Islam, yang menerima semua amalan-amalan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi kita syukur diberikan kesempatan dan kekuatan. Tuan-tuan dan puan, pada kali ini kita akan mengulang kaji berkenaan dengan satu perkara yang penting, iaitu tauhidus sifat. Tauhidus sifat iaitu kita mengesakan Allah Taala pada segala sifat yang berdiri pada zatnya. Maknanya kita secara umum, secara ringkas, kita kata kita ingin mentauhidkan Allah. Maksud mentauhidkan Allah ini, kalau dari sudut tauhidul af'al yang kita bincang sebelum ni, tauhidul af'al maknanya kita mengesakan Allah dalam bentuk segala perbuatan. Maknanya segala perbuatan-perbuatan yang berlaku pada hari ini, kan, maka perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Maknanya tauhidul af'al yang kita bincang sebelum ni, bahawa perbuatan itu perbuatan Allah, dan perbuatan Allah itu adalah hakikat sebenar dan terbit daripada kebaikan. Semuanya yang Allah SWT beri itu baik. Dan pada hari ini kita sambung insya-Allah, iaitu tauhidus sifat. Tauhidus sifat itu maknanya kita bagaimana nak memproses diri kita ini supaya kita ini boleh dapat memahami dalam hati kita, dalam pemikiran kita, dalam pandangan kita, syuhud kita, dalam pandangan kita, pandangan hati kita. Kita nak melihat dengan iman, melihat dengan hati kita, melihat dengan pemikiran kita, kita melihat dengan pemikiran ilmu kita.
dan kita melihat dengan hati kita bahawa segala sifat-sifat yang berdiri kepada zat Allah yang kita tahu, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, 7 sifat kan. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi kita lihat ada 7 sifat. Sifat-sifat ini antara yang kita melihat sifat ini ada kepada makhluk yang kita nampak. Kita nampak pada makhluk 3 sifat ini. Sifat ma'ani, setengah sifat ma'ani, sifat-sifat yang membawa maksud bahawa sifat itu adalah merupakan sifat yang berdiri pada zat Allah, sepatutnya gitulah. Jadi kita nak melihat bahawa segala sifat-sifat yang ada di hadapan kita ini, terutamanya yang kita nampaklah, dalam sudut proses ni. Dari sudut proses iaitu yang kita nampak. Yang kita nampak ni maknanya apa? Yang kita nampak ni maknanya yang kita melihat pada makhluk, yang kita melihat pada diri kita, yang kita melihat kepada sekitar kita. Qudrah, contohnya kuasa, kan. Iradah, contohnya kehendak. Kita nak apa? Ataupun makhluk nak apa, kan. Qudrah, iradah, ilmu, kita ada ilmu. Hayat, kehidupan. Sama, pendengaran, basar, penglihatan, melihat. Jadi kalam, berkata-kata, semua sifat-sifat itu yang dikatakan sebagai sifat yang asal berdiri kepada Allah. Jadi kita nak mengesakan. Jadi maksud tauhid sifat yang kita nak proses diri kita ini, terutamanya di akhir zaman ini, apabila kita akan melihat perkara yang berlaku tu luar biasa, perkara yang luar biasa berlaku, kita mungkin menjadikan kita takut ataupun kita tak takut, ataupun perkara biasa je, perkara yang biasa je, maka segala perkara-perkara itu adalah merupakan sifat yang berdiri kepada Allah, kepada zat Allah. Iaitu dengan arti kata lain, bila kita mengesakan segala sifat yang berdiri pada zat Allah, yang kita sebut sifat-sifat ma'ani, sifat ma'ani itu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ada 7. Jadi sifat-sifat ma'ani ini, bila kita melihat contohnya sifat-sifat itu, maka kita akan mengesakan bahawa segala sifat itu adalah sifat Allah. Macam itu. Maknanya kita kata bahawa hakikatnya yang kita nampak itulah sifat Allah. Dengan arti kata lain juga, maka kita memfanakkan segala sifat makhluk. Yang sama dengan ada sifat pada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dengan arti kata lain, kita memfanakkan, maknanya kita membinasakan. Kita tidak melihat sifat makhluk tu. Sebab tu saya kata dalam orang beriman, dia akan melihat dengan mata hati dia, melihat dengan iman dia, melihat dengan basirah. Jadi yang kita nampak mungkin contohnya yang kita nampak tu ialah sifat-sifat manusia buat, manusia tengok, manusia kita melihat, kita mendengar dan sebagainya. Tapi basirah kita menyatakan hakikat sebenarnya yang kita nampak itu adalah merupakan sifat Allah. Sifat Allah. Ini kita punya basirah kita, keyakinan kita lah. Maka bagaimana kaifiatnya? Macam mana proses kita nak melihat akan perkara ini? Kita cakap secara ringkas lah. Mungkin satu ketika kita akan buat satu Zoom siapa yang memerlukan. Sebab sebahagian daripada kita mungkin telah pun memahami akan perkara ini, dan sebahagian daripada kita mungkin baru pertama kali dengar. Jadi saya kena seimbangkan. Ada ustaz-ustaz di sini, ada ustazah, mungkin ada mereka yang tuan-tuan guru yang dah faham dah. Dan sebahagian kita mungkin baru nak belajar. Ada yang bukan Islam pun. Jadi kita nak kena sebut tentang sifat-sifat Allah tu, ialah sifat-sifat yang buat secara yang paling bawah lah. Jadi kita buat ulang kaji lah, ulang kaji. So macam mana kaifiatnya? Macam mana kita nak mendidik diri kita? Macam mana kita nak melatih diri kita supaya kita boleh mentauhidkan sifat Allah ini? Sifat ma'ani disebut tadi, sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, maknanya 7 sifat. Jadi kita nak kita memandang, maka kita memandang dan menyaksikan musyahadah ataupun syuhud. Kita sebut syuhud bahasa Arab, musyahadah itu bahasa Arab. Kita menyaksikan, kita melihat, kita memandang dengan mata hati kita. Kita melihat dengan iman kita, dengan mata hati kita, dan kita beriktikad
kita meyakini, kita buat ada pegangan dalam hati kita bahawa segala sifat-sifat yang berdiri pada zat Allah tadi itu semuanya sifat Allah. Cerita. Semuanya sifat Allah. Maknanya segala sifat-sifat yang berdiri kepada zat Allah itu semua itu sifat Allah. Walaupun yang kita tengok tu nampak pada mata kita zahirnya manusia yang membaling, melempar, membuang, menumbuk. Kita kata manusia yang menumbuk, ada kudrah kat situ. Ada iradah kat situ. Manusia yang memandang, kita memandang. Kita mendengar. Maka sifat-sifat yang digambarkan sifat ma'ani tadi, kudrah, kuasa, iradah, kehendak, ilmu, hayat. Ilmu ni ilmu kita, hayat, hidup kita, sama, pendengaran, penglihatan kita, yang kita dengar, yang kita lihat, kan? Basar, sama, basar dan kalam. Jadi 7 sifat ini bila kita melihat berlaku pada hadapan kita, mata kita melihat, latihan kita ialah kita merasakan bahawa sifat itu terbitnya, datangnya daripada zat yang maha berkuasa tadi, iaitu Allah. Maka kita kata ini adalah sifat Allah. Mari kita mentauhidkan. Kita mentauhidkan. Maknanya sebenarnya hakikatnya itu Allah. Maknanya kalau Allah tidak bagi kuasa kat dia, dia tak boleh tumbuk macam itu. Jadi yang tumbuk tu hakikatnya tu Allah. Hati kita, iman, yakin kita. Itu hakikatnya Allah. Manusia tak ada apa-apa. Manusia tak ada apa. Okey, contoh manusia kalau kita kata ibaratkan kita menulis menulis nota. Bila menulis nota, kan kita ni sebagaimana pen, kan? Yang tulis tu nampak pen. Pen yang tulis A, B, C, D, E, F, G, pen. Tetapi pen tu tidak akan bergerak, melainkan ada penulis yang bergerak. Jadi maknanya pen tu sebenarnya tak ada apa-apa. Hakikatnya ini kita nak kena belajar, melatih diri kita gini. Ini nak melihat dengan basirah. Kita nak melihat sebab apa? Kenapa kita perlu begini? Kerana kalau tidak kita tak akan kenal Allah. Kita ingat kitalah yang berkuasa, kita ingat. Kita ingat kitalah yang melihat, kitalah yang mendengar. So kita punya mata, kita kata. Ini mata aku tengok. Ini telinga aku, ni aku dengar. Kita rasa kita terlupa sebenarnya Allah. Sebenarnya Allah. Allah tidak akan mengizinkan. Allah tidak akan memberi penglihatan kalau kita tidak boleh melihat melainkan Allah bagi. Jadi ini dia punya definisi dulu. Nanti kita akan tengok dengan huraian dengan lebih dalam. Maka hal ini kerana tidak ada zat yang bersifat-sifat tersebut pada hakikatnya. Sebenarnya makhluk ni sebenarnya tak ada pun. Kita ni tak ada apa pun. Tidak ada apa-apa pun sifat-sifat tu. Hakikatnya melainkan zat Allah sahaja. Allah sahaja yang ada. Allah sahaja yang ada. Dan diadakan sifat ini kepada makhluk atas sekadar pinjaman ataupun majazi, bersifat majazi, pinjaman. Jadi Allah bagi pinjam macam itu. Allah bagi pinjam. Allah bagi anugerah macam itu. Jadi Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi, tak boleh. Walaupun kita nampak kita nak minum, kita ambil, kita boleh minum. Kita nak makan, kita makan. Kita nampak kita. Kita nampak kita. Tapi sebenarnya, hakikatnya, yang sebenarnya bukan kita. Tapi sebenarnya ialah, semua itu adalah merupakan sifat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pinjamkan kepada kita. Yang memberikan, menjadi majaz. Kita ni majazi saja. Iaitu satu bayangan saja. Bayang-bayang. Kalau ada cahaya, ada objek, ada bayang-bayang. Kita ni ibarat bayang-bayang ni. Kalau objek tak ada bayang. Tak ada bayang. Jangan gambar gitulah. Dan sifat-sifat tersebut yang kita lihat berdiri pada segala makhluk itu, kita melihat sifat-sifat yang ada pada makhluk itu, kita tengok satu-satu sifat pada makhluk itu, muzharnya adalah sifat Allah. Sebenarnya menzahirkan yang hakikatnya, zahir itu yang sebenarnya itu adalah sifat Allah. Ni bukan teori tu. Kita betulkan sikit tempat duduk. Ini bukan teori. Ini adalah benda yang sebenar, hakikat. Jadi kita nak kena rasa, ini baru dia sebut al-iman. Iman. Jadi kita proses ni. Kalau kita tak faham, tidak mentauhidkan sifat Allah, maka macam mana kita nak mendapat pertolongan daripada Allah? Macam mana dapat pertolongan Allah di akhir zaman?
Kan? Tuan-tuan perempuan saya sebut kat sini. Akhir zaman ni kita berdepan dengan berbagai perkara kan. Kita berhajatkan kepada pertolongan Allah semua. Tapi kita tak kenal sifat Allah. Kita tak kenal sifat Allah. Kita tak kenal sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal sifat kita. Kita tengok yang makan kita. Kita tertipu lah macam itu kan. Kita kena tipu dengan kebodohan kita, kejahilan kita. Sebab jahil. Jahil ni maknanya seorang yang tidak kenal Allah. Orang yang tak kenal Allah, yang terputus Allah, jahil. Hakikat kejahilan bila tak kenal Allah. Walaupun dia PhD, walaupun dia ilmu dia tinggi, profesor, kan? Profesor, syekh lagi, ada macam-macam gelar, tapi tak kenal Allah. Dia tengok bila dia makan, dia nampak dia yang makan. Dia tak rasa dalam hati dia, dalam pemandangan dia, dalam penyaksian dia bahawa dia makan tu dengan kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam Allah. Sifat-sifat Allah tadi. Hak 7 sebut tadi. Sifat ma'ani tadi, sifat yang berdiri pada zat Allah. Berdiri pada zat Allah yang sebenarnya hanya layak pada Allah sahaja. Jadi kalau kita melihat makhluk kita ini sendiri buat, sebenarnya itu adalah sebagai muzhar, menzahirkan sesuatu yang menzahirkan sifat Allah tadi. Ini bukan teori, saya kata ni bukan nak jawab exam, tak. Ni kita nak proses hati kita, nak rasa. Nak rasa. Jadi bila kita dah merasai itu, maka fana lah sifat makhluk tadi. Maka kita akan rasa fana. Fana ni binasa. Sifat makhluk binasa. Tak ada. Kita ni hakikatnya tak ada. Macam itu. Jadi kita nak buang ni bukan senang. Nak buang satu perasaan bahawa kita ni hamba Allah. Tak ada. Kita ni hamba Allah hakikatnya tak ada. Yang ada hanyalah apa yang Allah beri kepada kita. Yang ada hanyalah Allah. Ini mentauhidkan zat Allah. Kita akan bincang kemudian. Tapi sebab sini segala yang berlaku pada kita adalah merupakan satu yang dipinjamkan oleh Allah. Kita tak boleh melihat melainkan Allah bagi penglihatan mata pada kita. Ini satu yang kita nak kena tengok dalam hati. Ini kita kena faham. Ini pandangan-pandangan ulama-ulama kita macam mana nak proses diri kita. Maka apabila sudah tahqiq pandangan kamu dengan demikian, apabila kita telah tetap, telah yakin, telah benar pandangan kita dengan yang demikian itu, nescaya segala sifat makhluk akan jadi fana. Maka makhluk menjadi fana. Makhluk tak ada apa-apa. Makhluk tak ada apa-apa. Tak ada kekuatan. Ni yakin ni. Aku nak makan pun sebenarnya nak makan. Saya bercakap ni pun Allah yang memberikan cakap tadi. Boleh bercakap tadi. Allah yang sebenarnya. Allah yang maha berkata-kata. Mutakallamu. Jadi Allah ni yang sifatnya ada sifat kalam yang berkata-kata. Jadi apabila telah tahqiq pandangan kita. Tahqiq ni maknanya dah tetap dah. Dah benar-benar benar dalam hati kita, pemikiran kita bahawa segala ini adalah merupakan sifat Allah, maka kita akan melihat fana lah manusia itu, makhluk itu. Maka makhluk itu akan menjadi fana hakikatnya. Hakikatnya manusia masih hidup kalau kita nampak tadi, tapi hakikatnya tak ada dah. Manusia tak ada apa-apa, seperti sebatang pen yang tak boleh tulis A pun, tak boleh tulis titik. Nak tulis titik pun tak boleh, melainkan ada seorang penulis yang bagi dia titik. Guna pen tu, titikkan dia. Barulah ada titik kat situ. Barulah ada kesan titik tu. Kenapa? Pen dia tulis. Pen tak ada apa. Kita ibarat pen tadi, contohnya. Ibarat pen. Kita tak boleh nak buat apa-apa pun, melainkan Allah yang membuat. Allah yang ada kudrahnya. Yang ada kehendak iradah. Ini hati kita nak kena rasa macam tu. Prosesnya. Maka akan jadilah fana makhluk tadi dalam sifat-sifat Allah. Maknanya kita ni makhluk tu akan menjadi binasa dalam sifat-sifat yang hakiki. Sifat yang sebenar, sifat Allah. Ini satu yang kadang-kadang kita tak perasan. Sebab tu kita kadang-kadang kita sebangga dengan diri kita. Timbul ujub. Ujub, apa ujub? Ujub ni kita rasa diri kita baik daripada orang. Kita kata kita baik daripada orang. Maka bila kita timbul ujub, kerana kita lupa
kita lupa bahawa yang baik yang ada pada kita tu Allah yang punya, sifat Allah. Bukan kita punya. Tak layak kita nak ada ujub. Tak layak kita nak ada sombong, takbur, tak layak. Tak layak kita nak bercakap merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Tak layak, kerana semua sifat yang ada pada kita ni adalah sifat Allah. Semua sifat Allah. Kita kena tengok dengan syuhud, dengan basirah kita, dengan mata hati kita. Maka dia kata sifat-sifat makhluk akan tenggelam, binasa. Binasa di dalam sifat Allah yang sebenar tadi. Ini mentauhidkan sifat Allah. Maka jadilah hamba itu tidak mendengar melainkan dengan pendengaran Allah. Hamba itu tidak mendengar melainkan dengan pendengaran Allah. Hamba itu tidak melihat melainkan dengan penglihatan Allah. Hamba itu tidak tahu, tidak ada ilmu melainkan dengan ilmu pengetahuan Allah. Hamba itu tidak hidup melainkan dengan hayat dan hidupnya Allah yang maha hidup tadi. Hamba itu tidak berkata-kata melainkan dengan perkataan Allah. Dan begitulah seterusnya. Jadi sifat-sifat Allah yang kita sebut ma'ani ini yang kita nampak pada makhluk. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ini kita tengok yang ada nampak pada makhluk ni, bila melihat 7 sifat ni, dia melihat. Kita melihat, kita tidak melihat melainkan dengan penglihatan Allah. Allah bagi melihat. Ini kita nak kena faham. Ini bukan teori. Ini kena faham. Kena rasa. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah i'tiqad. Inilah keyakinan kita, pegangan kita. Jadi bila kita memahami ini, maka hamba tidak mempunyai sifat-sifat tersebut. Hanyalah merupakan muzhar sifat-sifat Allah. Maknanya hanyalah muzhar maknanya menzahirkan sifat Allah. Kita melihat sebenarnya kita menzahirkan Allah yang maha melihat. Kita mendengar menzahirkan sifat Allah. Allah yang maha mendengar, muzhar sifat-sifat Allah. Jadi kita nak rasa macam itu. Bila kita rasa macam itu, baru boleh kita mentauhidkan Allah. Baru kita kenal Allah. Baru kita akan kenal Allah. Kalau kita tak kenal Allah, kita ingat kita lah yang makan. Sedangkan makanan tu pun Allah yang bagi. Ar-Razzaq. Allah bagi. Itu nama-nama Allah pula. Mentauhidkan asma Allah pula. Mentauhidkan asma Allah pula. Ini termasuk juga tauhid sifat Allah. Asma dan sifat ni dia gabungkan. Dalam proses tarbiyah ni kita kena faham macam itu. Bagaimana Allah gambarkan dalam hadis qudsi. Hadis qudsi, apa kata hadis qudsi? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman, tidak menghampiri orang-orang yang menghampirkan diri kepadaku. Tidaklah seseorang itu nak mendekatkan diri dia dengan Allah, takarub dengan Allah. Maksudnya kita hari ni nak kenal Allah, nak dekat Allah ni, kita nak kena rasa, kita nak kena faham. Umpama mengerjakan apa yang difardukan ke atas mereka. Sentiasa hamba itu mendampingi diriku, mengerjakan ibadah sunat sehingga aku kasih kepada dia. Maka apabila aku kasih kepada dia, nescaya adalah aku pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Dan aku menjadi penglihatannya yang mana dia melihat dengannya. Akulah bertuturan lidahnya yang bertutur dengan dia. Penampar tangan, pukulan tangan itu akulah yang menampar. Allah gambarkan di situlah. Yang berjalan dengan kakinya, ia berjalan. Dan fikiran hatinya yang berfikir. Hatta berfikir pun. Kita kata, aku boleh berfikir, pandai. Ilmu ni, ini idea saya, kita kata kan. Bila bincang-bincang, kita, ni idea saya. Idea saya. Bila kita kata, ni idea saya, macam aku. Kita menjadi diri kita. Kita kata, aku punya. Macam itu. Ni fikiran saya ni. Ni buah fikiran saya. Maka kita membangga. Engkau tak fikir. Engkau tak tahu. Aku yang fikir. Kita dah menafikan keesaan sifat Allah tadi. Jadi sebab tu Allah tak tolong kita. Kita menderhaka kat dia di dalam kita memahami sifat dia, tidak mentauhidkan Allah. Inilah hakikat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu lain pula kan. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. La tu kalimah nafi. Kalau dalam kita baca sifat, kita belajar sifat 20, sebab apa? La tu nafsiyah. Nafsiyah ni penafian. Sifat-sifat nafsiyah, kita menafikan. Saya tak nak banyak sangat istilah. Kalau banyak istilah tak lagi kita pening kan. Jadi kita simpulkan. Sebab mungkin di kalangan kita ni bukan orang yang background sekolah agama kan. Ada kita sekolah agama. Nafsiyah ni maknanya kita menafikan.
La tu la ilaha. La tu kita menafikan. Semua ni bukan daripada makhluk. Illallah, melainkan semua daripada Allah. Macam itu. Semua bukan daripada makhluk. Yang apa beza makhluk dengan Tuhan? Apa beza makhluk? Segala disebut alam. Kalau makhluk disebut alam. Alam ni maknanya makhluk semua sekali. Alam dunia, alam akhirat, alam barzah dipanggil alam. Alam ni segala yang ada pada itu makhluk semua. Semua makhluk. Itu alam. Allah khaliq. Allah ni pencipta. Kita makhluk. Kita makhluk. Jadi kita nak rasa bahawa hakikatnya bahawa sesungguhnya kita ni tak ada apa-apa. Hakikatnya macam tu. Boleh no? Jadi kita nak kena rasa dulu. Habis kalau gitu hukuman ke apa itu cerita lain. Sikit lagi kita sampai. Sekarang ni nak sebut sini sekarang bahawa apa yang kita melihat pada hari ini adalah suatu yang muzharnya, suatu yang menzahirkan sifat Allah. Menzahirkan sifat Allah. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, 7 ni. Jadi sebab tu ulama-ulama menggariskan ada 7 sifat ma'ani dipanggil, ataupun ada 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Kenapa ada sifat-sifat ni? Nabi tak ajar secara macam gini, tapi kita nak bagi faham, ulama nak bagi faham kita hari ni. Jadi dalam konteks nak memproses mentarbiah, maka ulama-ulama menggariskan sifat-sifat 20. Kalau ada orang kata bid'ah lah sifat 20 ni, itu kalaupun bid'ah Nabi tak buat, bid'ah hasanah kalaupun begitu. Tapi sebenarnya dalam proses tarbiyah Nabi berlaku benda ni. Perkara ni berlaku dalam tarbiyah Rasul SAW pada sahabat-sahabat, dalam hubungan interaksi antara Nabi dengan sahabat-sahabat berlaku. Proses untuk kita menafikan makhluk. Sebab tu dia kata bagaimana kita ini tidak ada kuasa, Allah yang berkuasa kan. Semuanya kepunyaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi kan. Jadi bila Nabi sebut macam tu sahabat faham. Kepunyaan Allah bukan dia tengok langit aja, awan aja Allah punya, tak, kita pun Allah punya. Maknanya perbuatan kita ni pun Allah punya. Kita melihat, mata kita melihat pun Allah punya. Maksudnya semua berasal daripada Allah. Jadi sebenarnya Nabi dah didik dah sahabat begitu, tapi kita hari ni hati kita keras. Hati kita ni nampak makhluk aja kita nampak. Orang yang mutakhir selepas 300 tahun ke atas tu manusia makin jauh. Jauh sungguh dalam hati mereka daripada Allah, sehinggalah keluarnya Mujaddid, antaranya abad kelima Mujaddid dan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Abad kelima tu bersihkan semula, tazkiyah semula. Dan abad ketiga tu dah mula menceritakan sikit sebanyak sifat 20. Jadi sebut kat sini. Jadi bagaimana kita nak maka saya ulang balik. Maka di sinilah digambarkan bahawa maka apabila kita mentahqiqkan pandangan kita, hati kita mentahqiqkan, kita menetapkan, kita menyatakan bahawa segala ini adalah sifat Allah, maka makhluk fana, maka jadilah makhluk itu binasa. Tak ada apa. Makhluk tak ada apa-apa. Maka seorang hamba kita tidak mendengar melainkan dengan pendengaran Allah, tidak melihat melainkan dengan penglihatan Allah, tidak ada ilmu melainkan dengan pengetahuan Allah. Allah yang bagi, Allah yang pinjamkan, Allah yang anugerah. Jadi sebab itulah kita nak kena lihat bagaimana pula yang kedua ini. Yang tadi itu kaifiat, bagaimana kita nak melihat, memandang dengan mata hati kita. Perkara tadi. Sekarang ni pula macam mana kita nak kaifiat untuk mentajalikan sifat Allah Ta'ala. Macam mana kita nak mentajali ni, mana menyaksikan, membuktikan akan sifat Allah. Cara kita, proses. Ini kan proses tarbiyah tadi. Macam mana kita nak rasa? Macam mana kita nak pandang? Maka macam mana kita nak manifestasikan? Kita nak menampakkan. Kita nak mewujudkan, mengadakan. Dan segala yang lain tu tidak ada. Maka kita melatih hati kita, pemikiran kita. Bila melihat sesuatu, kita memandang hak Allah.
Kita memandang hak Allah. Jadi maknanya macam mana kita nak mentajalikan, menzahirkan dalam diri kita. Dalam diri kita, nak proses diri kita supaya mentauhidkan sifat Allah tadi. Mentauhidkan sifat Allah tadi, maka apabila kita memandang sesuatu, kita melihat sesuatu, maka kita memandang akan hak Allah. Kepunyaan Allah. Hak Allah. Maknanya, kita melihat dengan mata hati kita. Ini kaifiatnya, kaedahnya, caranya untuk kita nak melatih diri kita. Melihat dengan hak Allah. Hakikatnya, hak Allah. Allah yang maha melihat, Allah bagi kita penglihatan. Allah yang maha mendengar, Allah yang anugerahkan kita pendengaran. Jadi, kita melihat dengan hak Allah. Bahawa hamba yang mendengar itu dengan Allah. Maka segala yang didengar itu oleh hamba tadi fana bersama dirinya, fana bersama Allah. Yang kita ni tak ada apa, kita ni fana binasa, yang ada hanyalah Allah. Ini cara kita nak mentajalikan, maknanya cara kita nak menzahirkan dalam hidup kita ni bahawa sesungguhnya semua ini hakikatnya Allah, iaitu kita memandang sesuatu, melihat sesuatu dengan satu perasaan, satu keyakinan, satu pemikiran, ini adalah hak Allah. Melihat tu sifat Allah. Kita apa? Kita Allah bagi. Kita Allah bagi. Bagi pinjam, bagi anugerah. Kita nak Allah bagi. Dan kita tak akan boleh dapat melihat. Melainkan dengan apa? Melainkan dengan penglihatan yang Allah bagi kat kita. Jadi bila kita mula melihat dengan hak Allah, ni hak Allah, ni hak Allah, ni Allah punya, maka apabila kita mendengar, kita yakin bahawa pendengaran itu, kita adalah melalui pendengaran Allah, sifat Allah yang mendengar tadi, apabila kita telah tetap menyaksikan, mentajalikan sifat-sifat Allah tadi, mendengar, lalu dalam hati kita, maka kita akan melihat, dalam hati kita menyatakan bahawa yang lihat itulah sama basar Allah tadi, satu-satu sifat Allah yang 7 tadi. Maka setelah kita mentahqiqkan ketujuh tadi, kita bahawa kita ini menerima sifat Allah juga, kita tak ada apa-apa, maka terhapuslah sifat-sifat kita tadi ke atas Allah SWT, sehingga akhirnya kita akan sampai kepada satu peringkat disebut maqam fana. Maqam fana. Maka kita akan sampai kepada satu sifat yang sebut kita fana. Fana ni bukan kita bunuh diri, kita menghabiskan diri kita, bukan binasakan diri kita. Fana ni maknanya hati kita, pemikiran kita, hakikat perasaan kita, akidah kita, keyakinan kita, pegangan kita bahawa segalanya hak Allah, segalanya adalah hak Allah. Segalanya adalah hak Allah. Maka bila ini segalanya hak Allah, maka kita satu-satu kita mula kenal Allah. Mula kenal Allah, bermakrifat kepada Allah. Kita kenal Allah. Dan mulalah kita mula tunduk kepada Allah. Dan boleh jadi hamba Allah. Kalau tak jadi hamba Allah. Kita menulis, kita rasa kita yang, kita tengok kita menulis. Kita rasa kita yang menulis. Sebenarnya kita nak rasa kita tak ada apa-apa. Aku ni hanya hamba yang diberikan kudrah, kuasa, iradah, kehendak oleh Allah. Jadi aku pun menulis. Menulis ni pun ada A, B, C. Dengan ilmu Allah bagi. Ilmu Allah, semua Allah. Satu-satu sifat Allah ni kita tahqiqkan. Kita tetapkan, kita penyatakan dalam hati kita, pemikiran kita satu-satu. Akhirnya jadilah kita orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah, sifat Allah. Bila kita mengenal Allah, maka kita akan sampai, ulama' menyebut ni sebagai makam, peringkat orang yang memfanakkan dirinya. Maka pada ketika itulah dia akan mendapat cahaya yang luar biasa. Bila kita boleh mengenal Allah satu-satu. Tuan-tuan dan puan mata Allah SWT, orang yang kenal Allah, dia akan jadi bahagia. Dia akan jadi sempurna hidup dia. Tapi kalau kita tidak memahami hakikat ini, walaupun kita sembahyang, walaupun kita puasa, walaupun kita beribadah, walaupun kita berilmu, cakap, berceramah hebat, tapi kita tak rasa bahawa yang kita bercakap tadi, ilmu kita, yang kita buat apa semua ibadah tadi, kita tak rasa bahawa ini hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagi, yang memberikan kepada kita. Subhanallah, meremang Ustaz, meremang ni apa? Meremang ni rasa seram. Tak, apa nak rasa meremang? Kita nak rasa
Inilah hakikatnya. So, aku bukan aku. Begitu. Aku bukan aku. Tapi jangan pula kita kata aku Allah. Jangan pula gitu. Kenapa pula aku bukan Allah? Aku dicipta. Bila kita kata tiba-tiba kita aku Allah, tak sampai lagi lah. Tak sampai lagi ilmu kita sifat 20 ni. Kenapa? Kita kena bezakan khalik dan makhluk. Makhluk. Jadi cuma nak gambar sini hakikatnya. Hakikat bukan Allah dalam badan kita, bukan. Kalau kita Allah dalam badan kita dah mensyirikkan Allah. Kenapa? Allah bertempat pula dalam badan kita. Dah syirikkan Allah. Dalam yang pertama, kita sebut tadi, dalam sifat 20, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah tadi, tidak ada sesuatu yang sama. Jadi Allah tidak bertempat, Allah tidak bermasa, Allah tidak berjasad, berjisim. Allah tak boleh, kita tak boleh nampak Allah. Boleh kita nampak Allah kat dunia ni? Allah takkan bagi kita nampak Allah. Kita tak mampu, mata kita tak mampu. Mata kita nak tengok matahari pun tak mampu. Nak tengok cahaya matahari pun mata kita ni tak mampu. Terbakar mata kita, buta. Kalau kita tengok cahaya matahari tu buta. Itu baru cahaya matahari. Cahaya Allah maha hebat, maha terang. Kalau nak cakap cahaya matahari pun mata kita dah buta, nak tengok Allah, terbakar kita. Tak mampu. Jadi kita boleh melihat apa? Kita boleh merasa apa? Kita boleh merasa sifat Allah. Itu yang ulama-ulama gariskan, qudrah. Segala yang kamu qudrah tu Allah yang maha berkuasa memberikan pada kamu kedrat kamu tu. Iradah kamu, saya motivasi. Sebab tu orang dulu motivasi saya boleh kan. Saya boleh, dia lupa Allah. Sepatutnya perkataan saya boleh itu tak ada. Sebenarnya kalau nak sebut pun saya boleh insya-Allah. Insya-Allah kalau nak sebut pun. Tapi nak kata sebenarnya aku hamba. Itu training dia. Motivasi. Sebab apa? Apabila kita merasa kita hamba, kita lebih kuat daripada orang yang merasa diri dia kuat. Sebab apa? Kita bersandarkan kepada Allah. Hidup kita bersandarkan kepada Allah. Hidup kita bergantung kepada Allah. Bila kita kenal Allah. Kita tak bergantung dengan diri kita sendiri. Kalau saya boleh tu, kita bergantung dengan diri kita. Malaysia boleh kan? Itu semua. Kalau saya cakap lagi, marah pula orang kan. Ini semua grup-grup Mu'tazilah, Khawarij. Grup-grup Mu'tazilah. Kalau saya cakap lagi, marah pula. Tak sebut sangat lah. Kita tak nak benda-benda yang orang-orang akan jadikan helah kepada kita. Sebab hakikat itu, tak boleh. Saya boleh, tak boleh. Kata saya boleh. Bila kata saya boleh, lupa Allah. Lupa Allah. Lupa Allah. Sebenarnya bukan saya yang boleh. Sebenarnya saya hamba Allah. Sebab bila saya boleh, kita bergantung dengan kekuatan kita lah, olok-oloknya. Kita bergantung dengan kepandaian kita, olok-oloknya. Kita bergantung dengan diri kita. Saya boleh. Macam tu kan. Kita pun boleh. Akhirnya, bolehlah. Macam itu kan. Boleh belah. Itu kan. Boleh belah. Macam itu kan. Jadi sebenarnya bukan saya boleh. Saya hamba Allah. Jadi bila kita saya hamba Allah, bila saya hamba Allah, maka kita akan melihat bahawa kita ni bergantung pada Allah. Bersandar pada Allah. Bergantung pada sifat Allah. Bersandar kepada sifat Allah. Barulah kita akan mula berjalan dengan kekuatan. Kita tak berjalan dengan sifat kita. Walaupun kita buat. Bukan kata kita tak buat. Jadi Jabariyah pula. Jabariyah ni macam mana? Jabariyah ni kata semua sifat Allah, aku tak payah buat dah. Aku serah ke Allah. Nak makan pun, nak makan pun, makan gitu saja kan. Makannya. Orang bagi aku makan, baru aku makan. Tak payah kerja. Itu Jabariyah. Jabariyah ni apa dia? Dia tak faham makhluk dan khalik. Dia faham khalik saja. Dia tak faham makhluk. Makhluk ni apa pula? Makhluk kena buat, kena usaha. Allah perintah. Tapi kita buat usaha dan sebagainya dengan sifat Allah, dengan perbuatan Allah, dengan kuasa Allah, iradah Allah, ilmu Allah, hayat, sama, basar, kalam, semua dengan Allah. Jadi kita bersandar pada Allah. Nampak tak? Bila kita bersandar pada Allah, maka jadilah kita orang yang kuat. Sebab Allah bagi kekuatan kepada kita. Kalau kita bersandar dengan makhluk, kita lemah. Hati kita ni bersandar dengan makhluk, kita lemah. Walaupun badan kita kuat. Badan kita penuh dengan muscle, hebat, kekuatan lah, jisim kan. Kuat sebagainya. Tapi kita bergantung dengan badan kita.
bergantung dengan pandai kita. Bergantung dengan ilmu kita. Petah kita bercakap, bergantung dengan makhluk. Itu saya boleh. Itu saya boleh. Jadi ini perkara yang kita lihat berlaku syirik. Sebab tu berlaku banyak syirik dalam kehidupan kita. Allah tak tolong kita. Allah tak tolong kita. Kan? Apabila semua sifat yang lain terhapus. Apabila kita telah berjaya memfanakkan sifat makhluk tadi, maka tajalilah pula sifat Allah ke atas kita. Ini satu perkataan yang besar ni. Tajalilah sifat Allah ke atas kita. Dan kita akan melakukan sesuatu dengan perasaan kita, hati kita, pemikiran kita semua tu dengan sifat-sifat Allah. Bila kata tajali, kita menyaksikan, kita menyatakan, menzahirkan sifat Allah tadi, maka jadilah kita orang yang bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Bergantung kepada Allah, bersandar pada Allah. Hilang takut. Hilang ketakutan. Maka sampailah kita kepada satu yang disebut sebagai maqam fana. Maqam fana ni apa? Maqam fana ni maknanya kita telah membinasakan dalam hati kita ni sifat-sifat aku, keakuan, sifat makhluk. Sifat yang kata pada semua tu digantikan dengan hakikat yang sebenar, sifat Allah. Sifat Allah. Jadi bila kita boleh merasa begitu, maka akidah kita, hubungan kita dengan Allah betul. Baru betul hubungan kita dengan Allah. Dari sudut tauhid sifat. Kalau tidak dari sudut tauhid sifat ni pun tak betul dah. Kita sembahyang Allahu Akbar, kita rasa kita yang angkat tangan. Kita dah tak betul dah. Hakikatnya tadi tak betul dah. Maka sembahyang kita jadi sembahyang dalam syirik. Sebab tu kita bila wujud dalam sembahyang Allahu Akbar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang lain semua menangis-menangis dengar kita baca. Kita rasa kita imam ni, kita rasa sedapnya aku baca. Aku yang baca. Aku yang sedap baca tadi. Taranumnya apa sebagainya. Kita rasa, maka kita wujud rasa kita lebih baik daripada orang lain. Jadi kita mensyirikkan Allah. Kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita menyatakan aku. Maka mensyirikkan Allah. Tanpa sedar. Itu kata Imam Ghazali. Rahimahullah kata apa? Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata ramai orang hari ini yang sembahyang, beribadah, tetapi mereka berdosa. Sembahyang tu berdosa, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka sahabat-sahabat tanya, macam mana ya Imam? Macam mana sembahyang boleh berdosa? Engkau sembahyang, tapi kita sembahyang, kamu sembahyang, tetapi kamu sembahyang dengan mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah. Kita tak rasa kita ni hamba di hadapan Allah ni, kita tak ada apa-apa. Kita tak ada apa di hadapan Allah. Kita tak ada apa-apa. Kita sedang sembahyang ni, Allahu Akbar. Kita masih rasa aku seorang engineer. Aku seorang yang ada harta banyak. Aku orang kaya. Aku orang yang ada kebahagiaan. Aku ada anak-anak. Semua aku ada. Kita rasa aku ada. Sedangkan semua tu Allah bagi. Kita tak rasa kita hamba Allah. Maka kita mensyirikkan Allah. Sebab tu sembahyang kita pun ke laut. Habis. Kenapa? Sebab kita mensyirikkan Allah. Kita tak kenal sifat Allah yang sebenar tadi. Yang hakikat sifat Allah itulah sebenarnya. Kita ingat kita. Ini tidak mentauhidkan sifat Allah. Ini yang tuan-tuan guru kita ajar ni, lama dah ni. Tapi kita belajar, kita cuma hafal. Saya ingatlah saya sekolah lama kan. Wujud, qidam, baqa' kan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Qiyamuhu ta'ala binafsis. Hafal semua sifat-sifat ni. Tapi pangkat awal, budak sekolah rendah kan. Asal hafal. Kalau saya boleh jawab. Saya Allah izin, darjah 1 sekolah agama, lompat pergi darjah 3. Tak payah masuk darjah 2. Masa mula-mula dulu. Kan? Excellent. Cikgu bagi saya lompat. Kan? Penggal pertama tu exam, terus melompat ke darjah 2 masa tu lah. Darjah 1 lompat darjah 3. Terus lompat ke darjah 3. Darjah 2 tak belajar. Terus lompat 3. Pandailah kononnya. Boleh jawab exam semua, tapi kan tak faham. Kenapa? Proses tak berjalan. Proses tarbiyah. Kita pergi sekolah agama belajar ilmu, tapi proses tarbiyah tak berjalan.
Proses tak berjalan. Bila tak berjalan, kita hafal aja lah. Ya, ulama hari ni banyak, tak semua, tak semua. Orang alim hari ni yang bergelar ustaz, ramai menghafal, ilmu menghafal. Oh, bagusnya dia. Dia boleh ingat semua. Semua fakta dia boleh ingat. Semua hadis dia boleh ingat. Semua ayat dia boleh sebut. Dia sebut satu-satu. Oh, dia sebut dengan confidentnya. Dia sebut dengan confident. Seolah dialah yang menghafal. Dialah yang pandai. Mengajar tu, dia mengajar tu, dia rasa dia pandai. Itu syirik. Dia tak rasa ilmu tu daripada Allah. Dia tak rasa ilmu daripada Allah. Tak rasa. Dia baca tu. Saya dengar ceramah orang sana. Dia komen pula orang. Saya dengar ceramah ustaz tu. Baca hadis pun tak betul. Dia kata, baca hadis pun tak betul. Dia condemn orang tu. Kan? Yang betul siapa? Dia yang betul. Dia rasa dia betul. Dia lupa dia hamba Allah. Kalau betul lah dia, orang tu tak betul, tegur dengan baik. Tegur dengan baik. Telefon dia pelan-pelan. Cakap dia, Assalamualaikum Ustaz. Saya dengar Ustaz baca hadis sekian-sekian begini-begini kan Ustaz. Saya ingat mungkin ada kesilapan kat situ. Saya cuma nak tanya Ustaz. Oh ya betul. Saya tersilap. Saya terlupa. Mungkin masa itu saya tergesa-gesa sikit. Saya terlupa. Minta maaf lah. InsyaAllah saya akan betulkan. Baru dia betulkan. Jadi kita pula bantai dia. Ni baca hadis pun tak betul. Nak cakap Ustaz mengajar sekian-sekian. Akhirnya Ustaz tu pula lawan pula. Alah kau yang cakap macam ni. Jadi bergaduh lah pula. Ni kenapa? Masalah hati. Hati tak kenal Allah. Dia rasa ilmu tu dia punya. Bila cakap tu, bukan dia saya lah. Saya. Jadi tuan-tuan, kita kena betulkan semula. Barulah kita faham. Oh, macam gini. Kalau tidak kita ujub, kita sombong. Kita ramai orang ikut kita. Oh, ramainya orang ikut kita. Kita rasa semua tu pengikut kita. Semua ni sudah berapa. Sekolah saya ada 1,000 orang. Oh, ni semua ni kita punya. Kita rasa kita punya. Ni sekolah aku. Ini aku yang buat. Kita rasa kita punya. Kita tak rasa kita hamba Allah. Kenapa? Kerana kita tidak faham mentauhidkan sifat Allah. Bila kita tak faham mentauhidkan sifat Allah, maka kita jadi orang yang ujub, yang riak, yang sombong takbur, macam iblis. Walaupun kita mengajar Islam, kita sebut yang mengajar Islam lah, mengajar sains lagi jauh, lagi susah nak faham. Kan itu yang dia kata kan, ubat tu boleh menyembuhkan. Yang mengajar sains lagi jauh. Ini saya sebut syirik sekular. Sekularnya sebenarnya mensyirikkan Allah. Sekular tu mensyirikkan Allah. Liberal mensyirikkan Allah, dia menolak yang benar, dia ambil yang tak benar, dia letak. Liberal mensyirikkan Allah. Bila dia menolak hukum Allah, syirik. Dia menyatakan Allah tak pandai. Bila meletak Quran di bawah, kita kata Allah tak pandai. Bila kita letak Quran kat bawah, kita kata Allah tak pandai. Maka mensyirikkan Allah. Yang paling pandai dalam dunia ni, dalam Malaysia, siapa paling pandai? Parlimen. Kan? Dialah yang buat undang-undang. Kan? Kalau dia meletakkan Quran di bawah, maka dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia orang bukan Islam, memanglah patut dia mensyirikkan Allah sebab dia tak belajar pun, dia tak tahu pun. Tapi orang Islam sendiri tak mau meletakkan Quran di atas. Kenapa tak mau meletakkan Quran di atas? Kerana tidak merasa Quran daripada Allah. Yang mencipta dia, yang menjadikan dia. Ini ujian di dunia ni. Ujian. Kita bila tidak mentauhidkan sifat Allah, jadilah kita orang yang sombong. Orang yang bongkak. Dan orang yang akan terputus daripada pengabdian menjadi hamba Allah. Jadi hamba diri sendiri. Ini maksud hubungan dengan Allah ni. Kita cakap, marilah kita menghubungkan diri kita dengan Allah. Marilah kita beribadah pada Allah. Apa dia maksud hubungkan dengan Allah ni? Apa maksud kita beribadah pada Allah ni? Kita kena kenal Allah, sifat dia, perbuatan dia, zat dia. Kena kenal. Bila kita kenal, baru boleh ibadah. Kalau tidak, syirik. Ibadah dalam syirik. Sedangkan Allah perintah mentauhidkan dia. La ilaha illallah. Mentauhidkan dia. Tiba-tiba kita mensyirikkan dia. Wa iyazbillah min zalik. Jadi, kita kena lihat ini. Dia nampak sikit kan? Bila kita nampak ni, barulah kita jadi orang yang bersandar pada Allah, bertawakal pada Allah, bergantung kepada Allah, berharap pada Allah, orang yang sayang pada Allah, orang yang benci apa yang Allah benci. Barulah kita jadi orang yang mentauhidkan Allah dengan sebenar. Bila mentauhidkan Allah, barulah kita ada kekuatan. Jadi aku buat dengan kuasa Allah, aku buat dengan kehendak Allah kan. Bukanlah kita kata kita buat tu kita tak ada apa-apa.
Kan? Kita buat. Kita kena buat lah maknanya. Jangan kita kata tunggu je macam Jabariyah kan. Jabariyah ni maknanya dia kan, dia semua serah. Semua Allah kan. Betul lah kita sebut hakikatnya Allah tadi, tapi kan syariatnya kita kena follow apa yang Allah perintah. Allah suruh kita apa? Allah suruh kita beramal. Kalau tidak kita rugi. Kan? Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Kan? Demi kehidupan, demi masa sesungguhnya manusia kerugian kecuali mereka yang beriman dan yang beramal. Allah perintah beramal. Jadi kalau kita jadi orang Jabariyah, tak payah beramal, duduk je gitu kan. Duduk je zikir ke Allah, tauhid ke Allah je gitu kan. Tak betul. Allah suruh beramal. Beramal, buat kerja. Berusaha. Kan? Buat, beramal. Allah perintah kita beramal. Ini surah Al-As yang kita baca tiap hari tu. Kan? Jadi, barulah kita faham. Akan hakikat. Maka apabila kita berhasil melihat, memandang, mentajali, menzahirkan sifat Allah dalam diri kita satu, maka kita akan sampai kepada peringkat disebut peringkat fana, makam fana ini. Maka jadilah kita seorang yang baqa bisifatillah, iaitu seorang yang kekal dengan sifat Allah. Bila kita sampai makam fana ni apa? Makam yang mana kita dah mula menghabiskan, membinasakan kita punya makhluk tadi, sifat makhluk tadi. Kita yakin, hati kita yakin, hati dengan syariat lain. Hati kita sebut tentang akidah ni, tauhid ni. Jadi hati kita yakin ni, maka kita memfanakan makhluk, memfanakan diri kita. Tidak ada lagi dah dalam diri kita lah. Aku ni tak ada. Aku dah tak ada dah. Saya punya tak ada dah. Allah punya. Maka masa itu kita akan mempunyai baqa bisifatillah. Kita akan baqa ni maknanya kekal dengan sifat Allah. Kita kekal dengan sifat Allah. Dan ketika itu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemenangan kepada hamba-hambanya yang kenal kepada dia dengan kenal yang layak dan sempurna. Baru kita boleh layaklah untuk menjadi khalifah fil ard. Baru layak. Kenapa khalifah fil ard? Kita ni nak menggantikan Allah. Khalifah ni maknanya ganti, mewakil, gantikan Allah. Jadi barulah kita layak nak menjadi khalifah fil ard. Kenapa? Kerana kita nak melaksanakan hukum Allah. Hukum yang Allah turunkan tu, kita nak laksanakan. Kalau tidak, kita jadi melaksanakan hukum kita sendiri. Hukum kita sendiri. Macam hari ni, kita lihat. Ada orang menyatakan dia memperjuangkan Islam. Kan? Dia kata apa? Al-Quran dusturuna. Al-Quran tu perlembagaan kami. Tapi bila dah dapat menteri, terlupa. Bukan kata tadaruj. Kita beransur-ansur dalam menegakkan. Tak buat pun. Ikut arus saja. Dikatakan inilah siasah kita. Ini siasah Zionis. Kalau kita tengok balik apa yang kita faham ni. Subhanallah. Tapi saya tak nak sebut banyak-banyak benda ni. Oleh itu jadilah kita ketika itu fana bisifatillah, iaitu kita juga terhapus. Baqa bisifatillah dan fana bisifatillah. Maknanya fana bisifatillah ni maknanya kita tenggelam, kita binasa dengan sifat Allah. Maknanya bukan aku yang melempar, aku yang melempar, Allah yang melempar. Fana dengan sifat Allah. Sifat Allah sebenarnya begitu, hakikatnya begitu. Dan kita mencapai juga baqa bisifatillah, maka kita pun sampai kepada kekal dengan sifat Allah. Maka ketika itu jugalah bila sampai kepada fana bisifatillah dan baqa bisifatillah ini, maka ketika itu Allah akan memberitahu kepada kita segala rahsia sifatnya yang mulia. Baru kita tahu rahsia sifat-sifat Allah ni apa. Rahsia baru kita tahu. Apa rahsianya? Barulah kita nampak sesuatu. Barulah sesuatu perkara yang mencari adat. Orang nampak perkara ni luar biasa. Luar biasa dia boleh buat gini-gini. Itu sebab dia faham sifat Allah. Allah bagi kat dia. Sebab kita tak bersandar dengan sifat kita. Kita tak bersandar dengan makhluk. Kan? Melihat. Seorang yang melihat.
melihat dengan iman, melihat dengan keyakinan bahawa dia melihat dengan sifat Allah. Dia memfanakkan diri dia. Dia kekal dengan sifat Allah. Maka Allah bagi orang yang bersandar melihat dengan sifat dia kasyaf. Allah bukakan matanya melihat sesuatu yang orang lain tak nampak. Orang lain tak nampak. Allah akan bagi kelebihan sebab dia bersandar pada Allah. Dia tak bersandar matanya tu, dia tak melihat dengan mata dia, bersandar pada diri dia, dia bersandar pada Allah. Maka Allah membuka rahsia-rahsianya. Allah membuka, sebab tu orang awliya Allah bagi rahsia. Allah bagi kekuatan, memberi ma'unah dan karamah. Baru dapat ma'unah dan karamah tadi. Bukanlah kita nak ma'unah karamah tu. Kita buat begini supaya dapat karamah, tidak. Kita buat apa yang kita buat hari ini, yakin tadi, membetulkan semula tauhid sifat kita, supaya Allah SWT, kita kenal Allah. Supaya kita dekat dengan Allah, mengabdikan dia benar. Tapi Allah bagi. Allah bagi. Yang itu dia boleh melampaui masa. Maksudnya masa tu tidak terkena ke dia. Dia nak pergi Mekah. Biiznillah dengan satu langkah sampai ke depan Masjidil Haram. Satu langkah aja. Kenapa? Sebab dia bukan melangkah dengan sifat dia. Dia bukan melangkah dengan kaki dia. Kalau melangkah dengan kaki dia, yang yakin kita bersandar, yang langkah dengan kaki kita ni, maka ketika itu, kita langkah, juta langkah lah nak sampai ke Mekah. Tapi dengan sifat Allah, Allah buka. Allah buka bila kita dah mula mengenal, yakin, tahqiq tadi. Dengan sepenuh ke hati kita, yakin tadi. Maka sampai peringkat Allah bagi. Dia melangkah, satu langkah sampai Mekah. Tiba-tiba ada seruan Al-Mahdi. Al-Mahdi memanggil, wahai orang beriman, seluruh dunia, marilah bersama dengan kami. Dia dengar panggilan. Dia dengar panggilan. Dia dengar. Bukan sebab dia mendengar dengan pendengaran Allah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi telinga itu boleh dengar. Bai'ah tu dekat Mekah, Mahdi keluar. Bai'ah tu dekat Mekah kan. Dia kata apa? Dia kata, wahai mukminin, marilah bersama-sama dengan Al-Mahdiyin. Kita telah berbai'ah di sini. Mari bersama. Orang yang dekat Malaysia, dia dekat sini, boleh dengar. Allah bagi pendengaran, mendengar dengan pendengaran Allah. Allah buka. Bukan dia terror, bukan jadi kuat. Dah, Allah buka. Dia masih manusia, dia masih hamba. Dia masih hamba. Masih manusia. Tapi pergantungan pada Allah. Allah SWT dia kenal sebagaimana yang sepatutnya, yang selayaknya dikenal Allah tadi, sifat Allah tadi, maka Allah buka rahsia. Maka tiba-tiba dia boleh dengar panggilan daripada sana. Kemudian dia kata, kami menyahut panggilanmu, ya Allah. Kami menyahut pangliman jihad Al-Mahdi, ya Allah. Ya Allah. Dia pernah ambil baju dia semua, keluar rumah ni terus sampai Mekah. Tak payah dah naik MH370 yang hilang. Tak payah naik mas. Tak payah pergi sana. Dia melangkah dengan sifat Allah. Allah buka. Sesuatu yang mencari adat, Allah buka. Allah buka. Kalau kita cakap dengan orang sains, tak percaya. Sebab apa? Sebab orang sains, dia percaya kepada sebab lebih daripada Allah. Ni Mu'tazilah. Dia percaya sebab lebih daripada Allah. Kalau nak pergi Mekah, kena naik kereta bang. Mana boleh jalan kaki. Mana boleh selangkah aja, tak boleh. Itu dia percaya, dia yakin dengan sebab. Dia tak yakin dengan Allah. Allah nak bagi kemenangan di akhir zaman dengan ma'unah, pertolongannya, dengan karamah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk menang. Allah nak bagi kemenangan. Nampak tak? Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, hari ni kita tak mentauhidkan Allah rupanya. Kita rasa kita lagi. InsyaAllah. Itulah insyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya minta maaf. Kita kena berhenti sekarang. Saya ada urusan sekejap lagi. Saya nak kena pergi ke bertolak ke tempat lain. Saya nak lagi sambung ni. Tapi masa tak mengizinkan. Jadi insyaAllah cukup untuk peringkat ni. Sekarang insyaAllah kita akan sambung. Tauhid sifat ni kita kena faham. Siapa yang masuk lambat, tolong dengar daripada awal. Tolong dengar daripada awal. Siapa yang masuk lambat. Kenapa? Kerana mungkin kita terputus pula. Barulah kita nampak umat Islam boleh menang. Hari ini nak menang, kita fikir sebab kita kena ada kekuatan pedang. Kita kena ada kekuatan senjata. Bukan kata tak boleh fikir. Kita kena ada kekuatan strategi. Kita kena masuk politik. Supaya politik ni kita nak pegang kuasa. Kuasa ni kita boleh pegang Malaysia. Sampai kesudah kita tak akan pegang kuasa. Kenapa? Sebab belum sampai fasa kelima. Fasa kelima baru pegang kuasa. Fasa keempat ni kita duduk di bawah. Yang kita pergi nak cek kuasa pasal apa? Kalau setakat sikit-sikit tu boleh lah.
Tapi kita fokus semua pada nak cari kuasa. Habis punah tarbiyah. Punah dakwah. Dakwah jadi punah. Tarbiyah jadi punah. Kenapa? Nak cari kuasa. Sedangkan fasa keempat ni bukan fasa kuasa. Fasa membina kekuatan. Fasa kelima baru Allah bagi kuasa. Kebangkitan. Jadi nak kena sabar. Jadi kita sebab tu saya kata tak sabar. Ada tuan-tuan guru kita tak sabar, nak cepat. Maka dia kata siasah matang. Minta maaf saya sebut. Nak cepat sebenarnya. Dakwah tu kena bina, tarbiyah tu kena bina, Quran kena hidupkan. Dah pegang kuasa pula tak bina hak tu. Masih lagi nak cari glamour. Pergi sana masuk ni, Tak bina dakwah ni, tarbiyah, bina sungguh-sungguh. Gunakan resources yang ada. Buat betul-betul. Bina dakwah ni, tarbiyah ni. Bina semula ni. Dah jadi menteri dah. Menteri agama lagi. Dah jadi menteri, timbalan menteri. Di mana dakwah tarbiyah yang lebih tersusun? Sama je. Kita nampak zaman orang UMNO jadi menteri, zaman orang PN jadi PH jadi menteri, sama je. Zaman PH rahmatan lil alamin dia kata. Nak kata Islam rahmat alamin gabungkan semua agama. Itu zaman PH. Zaman UMNO, ni zaman orang yang kata parti Islam pegang ni. Dah terkeluar dah parti Islam. Tolong sampaikan. Kenapa? Kerana kita kena meyakini Allah lebih daripada meyakini sebab-sebab. Kita yakin sebab lebih daripada Allah, kita menjadi Mu'tazilah. Jadi ini satu benda yang kadang-kadang kita tak nampak. Saya minta maaf Saya bukan nak cakap siapa-siapa. Alhamdulillah tak keluar nama. Saya tak nak keluarkan nama. Tak boleh keluar nama tu. Tapi nak sebut kat sini, kita jangan tengok orang lah, tengok diri kita. Kita ni kena mentauhidkan Allah. Tauhid af'al Allah. Tauhid sifat Allah. Dan tauhid zat Allah. Kita kena mentauhidkan ni. Barulah kita boleh menjadi orang yang benar-benar hamba Allah. InsyaAllah. Tuan-tuan yang siapa lambat-lambat, tolong tengok daripada awal. Kalau tidak, tak faham. InsyaAllah. Sihir duit, sihir pangkat dan sebagainya. InsyaAllah. Baik, Okey, Alhamdulillah. Saya minta maaf. Saya kena tangguh sebab ada urusan sekejap lagi. Jadi kita nak kena tu. Gerakan Islam pun sama. Saya pun nak tegur kat gerakan Islam. Nama gerakan Islam. Tapi tak proses. Tak tarbiyah dengan sepenuhnya. Yang tarbiyah apa? Tarbiyah fikrah. Apa beza kamu dengan dia? Saya ada kepahaman yang betul. Fikrah. Fikrah saya mantap. Tapi hati masih yakin dengan sistem. Masih yakin dengan jahiliah. Hati. Sambung lagi, insya-Allah sambung. Nur Hayati Mak Zuki. Dia nak keluarkan ke YouTube dia. InsyaAllah. Astaghfirullahalazim. Saya minta maaf. Kita cerita, bila cerita berkenaan Allah ni, hati jadi bahagia. Kan? Hati jadi bahagia. Kenapa? Kita kenalkan Allah pada diri kita sendiri. Sebab Allah pilih kita. Bahagia hati kita bila bincang tentang Allah ni. Seronok. Itu nak masuk semua sekali. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فاثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التواكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيل يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.